dia PS lah, susah. Ini subjek ni dia susah untuk tukar status quo. Jadi tuan-tuan, saya rasa realiti keadaan politik semasa sekarang ialah kita kena pastikan bahawa kesatuan itu terus wujud. Kesatuan antara tiga-tiga parti Melayu ni sesuatu perkara yang penting, yang mana bukan maksud saya satu parti akan kalah. Kalau sekiranya undi Melayu berpecah, maka kemungkinannya dua-dua Perikatan Nasional dan Barisan Nasional akan menghadapi cabaran yang agak sukar untuk mengekalkan kuasa politik yang ada. Sebab tu bagi saya, kalau sekiranya kita nak masuk ke pilihan raya, yang lebih baik ialah kuasa-kuasa yang ada atau parti-parti politik Melayu yang ada boleh dipastikan meneruskan kesatuan mereka. Jangan nanti kita hanya bercakap mengenai kekuatan parti masing-masing, tapi kita menang sorak tapi kampungnya tergadai sebab kita berpecah sesama sendiri. Sebab itulah saya rasa kita kena realistik dalam hal ini. Cabaran kita sekarang ini bukan saja mengenai parti A lawan parti B, tapi kita ada beberapa kelompok yang ada pengaruh. Pakatan Harapan memang ada pengaruh dalam negara, dan di Selangor diperintah Pakatan Harapan adalah kerajaan di negeri. Jadi saya rasa kita kena realistik dalam menghadapi suasana semasa, dan realitinya ialah sekiranya ada perpecahan, yang ruginya ialah kita, yang untungnya mungkin orang lain. So sebab tu bagi saya amat penting kita pastikan kesatuan yang ada terus kekal. Tapi UMNO dah beritahu yang parti itu tak akan bekerjasama dengan Perikatan Nasional dan next generation election. So ada tak ada apa-apa rancangan untuk berdialog lagi sekali? Ya. Itu pandangan yang disuarakan oleh UMNO dalam Perhimpunan Agung mereka, dan saya rasa kita menghormati pandangan tersebut sebagai pandangan tersendiri dalam parti. Cuma kita mengharapkan bahawa akan ada terus ruang-ruang perbincangan yang dibuka, dan dipastikan apabila sampai masanya untuk kita buat keputusan, maka keputusan itu adalah yang terbaik untuk perjuangan kita, untuk agenda kita, untuk bangsa dan agama. Jadi Bersatu masih tak boleh go on its own sebagai sebuah parti. Pandangan kita dalam Bersatu setakat ini ialah seboleh-bolehnya kesatuan yang ada perlu dikekalkan. Tapi Presiden kita dah sebut dengan jelas bahawa kalau terpaksa bertembung, maka kita akan bertembung. Kalau terpaksa bertembung, maka kita bersedia untuk bertembung. Malahan Presiden kita dengan tegas menyatakan bahawa dengan sesiapa pun kita boleh bersaing, insya-Allah. Jadi kita akan pastikan bahawa parti kita cukup kuat. Jentera penangan kita dihidupkan sekarang ini dengan pelbagai program yang ada. Jentera pilihan raya pun dah mula bergerak dengan aktif di seluruh negara, dan kita pastikan bahawa kita bersedia sekiranya terpaksa. Tapi jangan kita lupa bahawa ada agenda lebih besar. Maka kesatuan itu adalah agenda lebih besar, tapi itu tidak menghalang kita daripada bersedia untuk menang walaupun terpaksa bersendirian. Jadi mengulas mengenai penganalisis politik, katakan ada beberapa negeri buat tu. So maksudnya pandangan Datuk sendiri tentang negeri terbabit terus macam dekat Selangor ni, macam tak ada harapan ke untuk bersatu? No, saya rasa di Selangor kita yakin bahawa kita ada kekuatan yang mencukupi untuk memastikan bahawa kita boleh mengambil alih kerajaan di negeri Selangor. Dari segi persediaan kita di peringkat Perikatan Nasional, apatah lagi di peringkat Parti Pribumi Persatuan Malaysia Bersatu itu sendiri, persediaan kita dah berlaku untuk sekian lama. Jadi saya rasa di Selangor ini peluang kita amat cerah untuk mengambil alih, dan kita yakin dengan pelbagai program-program yang dijalankan baik oleh parti kita di peringkat negeri maupun oleh parti dan kerajaan di peringkat persekutuan, maka peluang kita di Selangor amat baik, dan saya yakin kita boleh mencapai kemenangan di Selangor. Setakat ni hubungan kita dengan PAS berterusan seperti mana yang sedia ada. PAS adalah salah satu parti komponen dalam Perikatan Nasional, dan kita anggap sebagai satu parti yang setara seperti parti-parti lain dalam Perikatan Nasional. Alhamdulillah, hubungan dalam Perikatan Nasional ni dia satu hubungan yang mesra dan sama adil untuk semua pihak. Jadi saya kata ramai parti-parti yang tertarik dengan model yang kita bawa dalam Perikatan Nasional, dan ini yang disebut oleh Tan Sri Muhyiddin baru-baru ini adalah tawaran baru, New Deal yang kita bawa, yang mana fokus kita ialah berkhidmat kepada rakyat. Model kerjasama kita ialah model yang kita menghormati semua parti dalam Perikatan Nasional yang ada, dan kita sentiasa terbuka untuk menerima minat-minat daripada parti-parti lain. Dari segi Bersatu dengan PAS, alhamdulillah setakat ni hubungan berjalan dengan baik. Mesyuarat-mesyuarat yang diadakan pun berjalan dengan baik. Cuma ada mesyuarat yang kita bagi tahu kepada semua orang, ada mesyuarat yang kita berbentuk dalaman. Jadi semua ni berjalan dengan baiklah setakat ni. Datuk, tadi dalam ucapan dasar Datuk Seri Zaki juga selain dikatakan bahawa tidak bersama dengan
Sahil dengan PKR. Anda juga dimaklumkan bahawa PTBN disifatkan berniat jahat untuk menghapuskan dan menggantikan UMNO. Bagaimana Datuk boleh komen sedikit? Ya, saya tak dapat maklumat penuh lagi sebab satu hari kita berprogram di sini mengenai apa yang berlaku dan Pembina Agung UMNO. Tapi saya rasa yang pentingnya kita menghormatilah suara-suara yang disuarakan oleh pemimpin UMNO itu sendiri, dan kita akan lihatlah nanti apabila saya dapat maklumat penuh mungkin saya boleh bagi komen yang lebih tepat mengenai hal ni. Tapi yang saya boleh sebutnya ialah kita tak ada niat jahat apa-apa. Agenda kita jelas. Kita nak serve the people, kita nak berkhidmat kepada rakyat, dan kita nak pastikan kesatuan yang ada dapat dikekalkan. Kita nak pastikan juga agenda Melayu, Islam, Bumiputera itu dapat diperjuangkan secara berterusan. Saya rasa tak ada apa yang jahatnya dalam hal ini. Dan biarlah kalau kita bersaing pun dengan mana-mana parti, niat kita senang. Saya sebut dalam program tadi bahawa semangat kita ialah berlumba-lumba untuk mengerjakan kebajikan. Dalam kita mengerjakan kebajikan, bila kita berlumba-lumba antara satu parti dengan parti lain, manfaatnya ialah pada rakyat, bukan pada mana-mana pihak lain. Jadi tak apalah kita bersaing sikit dengan semua parti yang ada untuk serve the people. Jadi fokus kita, saya rasa niat jahat tu saya nafikan lah. Dan kita memang tidak ada sebarang niat jahat. Fokus kita ialah untuk membawa kebaikan kepada semua pihak. Tapi Datuk ada mention juga, jadi kalau 3 pertemuan terpaksa berlaku akan menyebabkan mungkin PM berdepan sedikit kesukaran ataupun sesuatu sendiri kekalahan dan lebihnya kepada PH. Bagaimana persediaan ataupun ke arah itu, Datuk? Dari segi pertemuan 3 penjuru, yang ruginya ialah agenda perjuangan kita. Sebab kita bergaduh dengan kawan yang tak sepatutnya kita bergaduh dalam pertemuan. Sebab itulah saya selalu tekankan, di mana-mana saja saya pergi, kalau berlaku 3 penjuru, kemungkinan yang untungnya ialah Pakatan Harapan. Jadi semua kawan-kawan kita ni saya nak seru, saya nak ajak supaya kita sama-sama berfikir dengan cara yang rasional. Adakah kita nak buka ruang supaya PKR, DAP boleh kembali mentadbir di Putrajaya, ataupun kita nak bawa satu tawaran politik baru yang mana kita kekal menguasai politik negara dengan tadbir urus yang lebih baik, integriti yang lebih baik, dan kekal membawa usaha untuk membawa kebaikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Kita ada 2 pilihan, nak buka ruang kepada DAP dan PKR atau nak pastikan 3 parti Melayu kekal memerintah. Jadi pilihlah mana yang baik. Datuk, UMNO has the MIC and MCA. How are you going to convince the non-Malays, non-Muslims to vote for you? Well, as I said just now, the interaction that we have with the non-Malay audience is continuous, and we will continue to have those engagements. The interest that we have received in Perikatan Nasional is also quite numerous actually from the non-Malay parties. So we will continue that engagement process. We will continue to make sure that we can attract as many votes as possible. And the important thing here is, when you look at the Perikatan Nasional government, yes, the lead may be Malay political parties, but the benefit that we bring to everybody covers all segments of society. So the Malay political powers will, we hope will remain in order to benefit everyone. It's not about protecting just one group or prioritizing one group over another. It's not. It's about ensuring political stability in order for everyone to benefit. And I think this is an agenda that will be attractive to all political parties out there. And dan kalau saya boleh tambah juga tadi sebab kita sebut mengenai parti-parti bukan Melayu, saya tertariklah tadi mengenai salah satu idea yang timbul dalam dialog yang kita ada ini, yang mana kita perlu juga membina hubungan dengan parti-parti Melayu lain. Kita ada parti-parti Melayu lain. Tadi dalam forum disebut mengenai kewujudan Putra, Berjasa, Ikatan. Ini adalah parti-parti Melayu yang mungkin kecil tapi ada pengaruhnya. Jadi insyaAllah saya cuba angkatlah pandangan yang disuarakan dalam dialog perangan 1 di peringkat negeri Selangor ni pada peringkat atasan, supaya kita boleh consider dan pertimbangkan untuk bina hubungan dengan parti-parti ini. Setakat ni hubungan tu macam mana? Dah ada perjumpaan ke dengan parti kecil? Secara rasminya tak ada, tapi saya memang kenal lah secara peribadi dengan beberapa pimpinan parti-parti politik yang ada, tapi kita tak ada sebarang perbincangan yang rasmi dengan mereka setakat ini. Yang dikenal pasti berapa banyak 3 parti Melayu antara yang disebut dalam forum ini tadilah, tadi ada 3 kan, Putra, Berjasa dan Ikatan. So itu yang disebut di sini. Saya tak nak pergi in detail lah mengenai apa yang kita akan laksanakan atau buat selepas ini. Cuma point saya ialah
saya terima cadangan yang disebut tadi dan insyaAllah kita akan cuba angkat ke peringkat yang sepatutnya. Keputusan belum ada ya. Ini adalah peringkat idea yang disebut saja. Sekiranya Bersatu dan UMNO bergabung PR15 sekiranya. Jadi maksudnya Bersatu bersedia untuk menyerahkan kursi-kursi UMNO sebelum ini. Saya rasa perbincangan mengenai kerusi ini elok kita serahkan kepada mereka yang terlibat secara langsung dalam perbincangan tersebut. Jadi ini bukan medan yang sesuai untuk kita bercakap mengenai kerusi. Prinsip kita ada, prinsip kita juga agak tegas dalam isu pembagian kerusi ini, tapi biarlah pandangan tersebut disuarakan di peringkat yang sewajarnya. Saya pun tak apa minat sebenarnya bila orang cakap mengenai pembagian kerusi dalam media. Kita ada platform untuk berbincang, paling tidak pun isu-isu yang penting, yang bersifat prinsip bagi parti-parti politik ni, kalau tak nak bawa meja rundingan pun bawa dalam grup WhatsApp dulu. Jadi terus bawa kat media macam WhatsApp ni tak wujud ni, ini bukan tahun 80-an lagi dah. Jadi benda yang boleh bincang secara dalaman tu kita tak perlu sebut di luar sangat lah saya rasa. Tapi kita ada pandangan kita tegas dengan pandangan tersebut dan kita akan pastikan bahawa kepentingan parti kita di peringkat bersatu dapat dijaga seperti mana kita nak jaga juga agenda Melayu, agenda Bumi Putera secara keseluruhan. Okay, thank you.